Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya ada satu live penting untuk maklumat penting untuk disampaikan kepada anda. Ini adalah perkembangan semasa daripada perbincangan-perbincangan yang saya kerap adakan dengan satu kumpulan yang melibatkannya wakil-wakil orang dalam daripada 2-3 badan penyelidik, ahli-ahli politik, pemerhati politik, penganalisa politik dan juga berdasarkan maklumat-maklumat risikan yang telah diperolehi. Jadi pertama sekali saya mulakan terus. Jika anda ada soalan, jika saya ada masa berkesempatan, saya akan cuba jawab soalan. Jika audio jelas, anda boleh mesej dan beritahu saya bahawa audio jelas. Jadi pertama sekali, satu tsunami Melayu sudah disahkan akan berlaku pada PRU 15. Satu tsunami Melayu sudah disahkan akan berlaku pada PRU 15. Dan ini sejajar dengan ramalan pertama saya yang telah saya buat beberapa minggu lepas. Setakat ini saya dah buat 2 ramalan dan ramalan ketiga akan dibuat pada 12 November. Okey. Jadi so itulah ramalannya. Dan tsunami Melayu ini akan melibatkan pengundi atas pagar yang kali ini akan mempunyai satu tumpuan. Biasanya pengundi atas pagar ni dia tidak menolak mana-mana gabungan, dia tidak menerima mana-mana gabungan. Tetapi kali ini pengundi atas pagar ataupun mereka yang dianggap pengundi atas pagar sudah mula mempunyai penolakan jelas terhadap 2 parti utama dalam lanskap politik. Manakala itu, bila kita lihat pengundi putih atau penyokong tegar 2 parti yang akan saya namakan kemudian ni, ramai di kalangan penyokong tegar parti itu juga akan beralih ke luar. Mereka akan cari gabungan lain. Sebahagiannya disebabkan undi dendam, sebahagian lagi sebab mereka dah muak dengan 2 parti berkenaan. So akan berlaku tsunami Melayu. Dan tsunami Melayu ini akan paling menjejaskan 2 parti, iaitu PKR dan UMNO. Dan bila saya cerita PKR, secara tidak langsung Amanah akan kena akibatnya sedikit sebanyak kerana Amanah dilihat sekutu PKR dan DAP. Baik. Jadi sekarang ni saya nak ceritakan sedikit berkenaan dengan tsunami ini. Asal usul tsunami ini ataupun sebab ianya dijangka berlaku. Jadi selepas live ini, kalau anda menontonnya di YouTube, anda akan melihat satu link di sebelah sini, di hujung siaran ini, iaitu live semalam, di mana saya memberikan pemerincian secara tertib dan teratur berhubung dengan kerjasama Anwar Zahid, kerjasama Zahid Waita Murti dan bagaimana pengikut bosku sudah kena game. Jadi anda wajib menontonnya kerana ianya menjadi pelengkap kepada video ini. Jadi dalam live ini, apa yang saya ingin jelaskan adalah mengapa kita tengok PKR dulu. Mengapa pengundi Melayu ramai yang akan menolak PKR. Jadi pertama sekali kita lihat dalam pelbagai pilihan raya yang diadakan, bukan hanya PKR hampir hangus selepas PRU 14, pilihan raya yang paling menarik perhatian saya adalah PRN Sabah. Di PRN Sabah, hanya beberapa hari sebelum tarikh pilihan raya, Anwar secara mengejut membuat satu sidang media dan mendakwa dia ada majoriti yang meyakinkan, yang sebenarnya tidak pernah dibuktikannya dan tidak mampu dibuktikannya. Tetapi dia buat sidang media itu sekaligus menandakan dia ada cukup majoriti kononnya untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi Anwar fikir ini akan mengujar rakyat Sabah dan ini akan menyebabkan PKR akan dapat banyak undi dalam Sabah. Tetapi sebaliknya,
PKR menunjukkan prestasi antara terburuk malah hampir hangus di Sabah, sekaligus menunjukkan rakyat tidak teruja dengan Anwar nak jadi Perdana Menteri. Dan sebaliknya juga, kalau kita lihat Parti Warisan yang pada ketika itu secara terbuka mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir, Warisan menunjukkan peningkatan berbanding dengan PRU14, malah menunjukkan prestasi yang terbaik dalam satu-satu parti politik di Sabah. Jadi itu menghantar mesej yang jelas berhubung dengan sentimen terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri. Kalau lihat di Johor, hampir hangus PKR. Melaka hampir hangus. Ada orang kata, ya pejuang di Johor dia kena macam ni dan macam tu. Sebab pada masa tu belum bentuk gabungan. Dia belum bentuk gabungan alternatif. Okey. Tak apa. Pada PRU14, Pakatan Harapan mendapat jumlah 113 kerusi. Pecahannya, PKR dapat 47, DAP dapat 42, Amanah dapat 11 dan Bersatu dapat 13. Jumlahnya 113. Cukup untuk bentuk kerajaan. Jadi, ada orang berkata, okey, alah kalau Bersatu dan Tun tak ada bersama PH, tolak 13 masih ramai, banyak kerusi. Esok PH boleh kerjasama dengan Zahid. Memang PH akan cuba kerjasama, atau Anwar akan cuba kerjasama dengan Zahid, dan boleh bentuk kerajaan. Okey. Sekarang ni, pertama sekali pada PRU14, PH bukan dapat 113 hanya sebab 13 kerusi Bersatu atau Tun. PH dapat 113 kerusi kerana Tun menyokong Pakatan Harapan dan janji diberikan bahawa Tun akan jadi Perdana Menteri gabungan itu. Ya. Dan jangan lupa, semua ahli parlimen ataupun semua calon Bersatu bertanding di bawah tiket PKR. Jadi sudah ditanam di dalam minda rakyat, semua calon PKR perlu disokong. Sebab Bersatu pada masa itu belum diluluskan. Jadi dia pakai logo PKR. Jadi maknanya PKR, parti PKR sendiri, calon PKR sendiri mendapat manfaat daripada Tun. Sebab itu anda lihat, sebelum-sebelumnya, bermula 2008, macam mana pun, hampir berjaya sekalipun, tapi PH selalu jauh ke belakang dari segi perolehan kerusi untuk bentuk kerajaan. Hanya bila Tun masuk, tiba-tiba boleh bentuk kerajaan. Okey. Jadi maknanya, bila Bersatu dan Tun tidak lagi bersama PH, jangan kata tak apa kita tolak 13 kerusi. No. PKR sendiri dapat manfaat. Sebab saya ulang, pada PRU14 sudah ditanam di minda rakyat, semua calon PKR perlu disokong sebab Bersatu pun pakai tiket PKR. Jadi calon-calon asli PKR sendiri mendapat manfaat daripada gerakan ini. So, memang jauh lebih daripada 13 kerusi akan hilang daripada Pakatan Harapan. Dijangka PKR akan menunjukkan prestasi merosot lebih 50%. Saya tak terkejut kalau dia merosot 70-80%. Ya. Kalau anda melihat saudara-saudari pemilihan PKR, Laskar, saya tengah buat live, Laskar PKR pun dah masuk. Tapi kalau anda fikir secara logik, pemilihan PKR diadakan baru-baru ni. Bayangkan, pemilihan dia hanya melibatkan 12% ahli yang mengundi. Maknanya 87% lebih ahli PKR, dia boikot pemilihan parti. Sebab tak puas hati dengan parti. Jadi rasa tak puas hati dalam PKR satu faktor. Keduanya, ramai Melayu sokong Pakatan Harapan dulu dan sanggup berkompromi dengan DAP sebab kehadiran Tun dan Bersatu. Sebab Tun pada masa itu bersama Bersatu. Jadi, adakah anda fikir Melayu ni yang bersama PH sebab Tun akan sanggup berkompromi dengan DAP tanpa adanya Tun? Mustahil. Tambah pula,
rentetan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan secara jelas kerjasama Anwar Zahid. Kita tolak maklumat risikkan tepi. Jadi dalam live yang semalam, di mana di penghujung live ini, kalau anda menontonnya di YouTube, link akan keluar di sebelah atas ni, anda klik, anda tonton, saya jelaskan dengan terperinci bukti-bukti kerjasama Anwar Zahid. Risikonya amat tinggi Zahid dan Anwar akan bekerjasama, dan seluruh rakyat Malaysia, berjuta rakyat Malaysia sudah tahu benda ni, sudah dengar audio Anwar Zahid, sudah tahu berkenaan dengan surat rahsia Zahid, sudah tahu berkenaan dengan penipuan Zahid, bukan hanya terhadap istana berhubung dengan sokongan BN terhadap Anwar. Dia tipu BN sendiri, kononnya no Anwar, no DAP dan sebagainya. Sudah tahu berkenaan dengan perbincangan jajaran politik baru yang diakui oleh Ngah Koming dan Zahid sendiri. Jadi ini akan menambahkan lagi rasa cemas Melayu untuk sokong PKR dan juga Zahid. Ya. Jadi sekarang disebabkan Zahid, tingkah laku dia, kluster mahkamah dan sebagainya, sudah menyebabkan ramai pengundi Melayu tidak ingin sokong BN, malah akan menghukum BN dengan undi dendam. Bukan hanya faktor kluster mahkamah dan sikap Zahid yang cuba kontrol UMNO dan menyingkirkan semua yang tidak sehaluan dengan dia ni, memarahkan ramai pengundi Melayu, dan dijangka berlaku boikot jentera pilihan raya dan akar umbi di berpuluh-puluh bahagian UMNO dan beratus cawangan UMNO. Ya. Kalau kita lihat kerjasama ni, ramai sudah takut, sebab ramai sudah tahu risiko teramat tinggi Zahid akan menjurus kepada anda bersaudara dengan DAP. Melayu tidak akan terima. Okey, ini bukan soal anti DAP ke pro DAP, tapi Melayu tidak akan terima. Jadi di saat-saat kita menghampiri PRU 15, faktor penolakan bertambah hari demi hari, dan sudah disahkan akan berlaku tsunami Melayu, di mana undi Melayu Islam akan mengalir keluar daripada UMNO dan daripada Pakatan Harapan, menghala ke parti-parti atau gabungan-gabungan lain, seperti contohnya GTA, Perikatan Nasional, dan mungkin Warisan. Warisan saya tidak boleh jamin, tapi mungkin Warisan. Okey? Dan orang juga melihat hipokrisi, sebab saya rasa semua nampak PKR dia sudah gugurkan agenda kleptokrat daripada kempen dia. Zahid dan UMNO pun dilihat ambil syarat je kalau kritik Anwar, tetapi secara amnya sudah gugurkan no Anwar, no DAP dalam kempen dia, walaupun dicabar berkali-kali, sebab dia tahu, dia harapkan BN tak perlu undi kerusi banyak. Kalau BN boleh ganti bersatu, dapat 13 kerusi sahaja, boleh bentuk kerajaan bersama PH. Tapi Zahid lupa, bukan hanya berlaku penolakan cukup luar biasa besar terhadap UMNO, PH bukannya untung hanya 13 kerusi dari bersatu sahaja. PKR pun untung, sebab semuanya bertanding atas tiket PKR. Jadi bila orang dah tanam PKR ni tun sokong. Okey. Jadi itulah pencerahan saya, akan berlaku tsunami besar-besaran, dua parti politik akan menjadi mangsa, dan tsunami ini akan merupakan tsunami Melayu. Saya ulang saudara-saudari, satu undi untuk PH berisiko besar menjadi satu undi untuk Zahid dan kleptokrat. Sehingga kini saya masih belum mendengar Zahid membuat pengisytiharan bahawa manifesto BN adalah no Anwar, no DAP, tak ada diselitkan. Malah saya dah cabar dalam bentuk akuan bersumpah semua calon, no Anwar, no DAP. Tak ada. Saya pun tak dengar serangan terhadap UMNO atau Zahid atau kluster mahkamah oleh puak-puak PKR. Jadi ada orang kata Rafizi akan
Rafizi sedang menentang UMNO dan sebagainya. Saya dah berulang kali kata, Rafizi is just one person. Sejarah sudah membuktikan bila timbul peluang, tiba-tiba semua orang bersetuju. Bila timbul peluang boleh bentuk kerajaan di Perak, semua orang bersetuju untuk bersama dengan UMNO, kleptokrat dan kluster mahkamah untuk tubuh kerajaan. Ya, sebab rundingan melibatkan kluster mahkamah. Kalau dulu kita tak boleh runding dengan kluster mahkamah, kita tak boleh runding dengan kleptokrat, tapi tiba-tiba dibolehkan. Bukan hanya PKR, DAP pun bolehkan. Atas slogan demi rakyat, demi kestabilan. Jadi benda ni boleh berlaku bila timbul peluang. Kemudian esok Rafizi dan mungkin seorang dua tak setuju. Apa yang dia boleh buat? Mungkin Anwar boleh beritahu dia, kalau tak setuju, anda nak beredar-beredarlah. Ianya tidak akan ganggu gugat. So Rafizi tak boleh buat apa-apa. Okey, anda perlu terima hakikat ini. Okey. So jika anda ada soalan, saya akan layan 1-2 soalan. Ahmad Zahid achieves automatically other can. Okey. Perjanjian pintu belakang lah. Pintu belakang ni Zahid tahulah. Sebab nak runtuhkan PH, dia buat cara pintu belakang. Nak bersekongkol dengan Anwar, dia buat cara pintu belakang. Nak runtuhkan Muhyiddin, dia buat cara pintu belakang. Semuanya pintu belakang. Jadi saya tak heran lah kalau kini pun berlaku percaturan pintu belakang. Risikonya amat jelas. Faktor sejarah. Ya. Jadi terlalu besar risiko untuk menggadaikan maruah agama bangsa negara jika kita benarkan kemungkinan berlaku kerjasama ini. Jadi itulah sebabnya satu undi buat PH berisiko besar menjadi satu undi buat Zahid dan puak kleptokrat. Dan begitu juga satu undi buat Zahid dan puak kleptokrat berisiko besar menjadi satu undi setuju bersaudara bersama DAP oleh UMNO. Ya. Kalau nak buat kempen pilihan raya, buat secara bersih. Jangan ada agenda tersembunyi. Okey. So itu sahajalah live saya. Kalau masa mengizinkan lewat malam ini, sekiranya perlu saya akan buat satu live 11.45 malam. Sekiranya tak perlu, kita jumpa esok. Ya, jangan lupa tonton live semalam. Kalau anda menonton di YouTube, link dia akan keluar di sini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.